Rupiah sambal emak kusira, menangis sebentar kerana cili. Masalah mendatang kuhadap segera, solusi dibantu oleh yang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin 7 petang 51 minit 2 saat. Kali ini akan menyajikan segmen khas berkaitan projek video unit bimbingan dan kaunseling oleh Kumpulan 1. Video ini menceritakan dua kaunselor daripada dua sekolah yang berbeza dari segi latar belakang, sifat dan ciri-ciri dan kemahiran kaunseling yang dimiliki. Tanpa membuang masa, sama-sama kita saksikan. Kami memfokuskan video kami kepada Sekolah Menengah Sains Seberong, juga dikenali sebagai SASEM. Sekolah ini berstatus SBP, sekolah berasrama penuh, dan memiliki jumlah murid sebanyak 820 orang. Jurang jumlah bagi setiap kelas tingkatan adalah dalam kira-kira 21 hingga 29 orang murid. Visi SASEM ialah generasi ulul albab, insan terdidik, pemimpin cemerlang. Misinya pula ialah membina warga sekolah yang berpersonaliti unggul melalui pendidikan berkualiti dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan dan mengamalkan nilai-nilai murni berteraskan kepada rukun iman, rukun Islam dan rukun negara. SASEM juga memiliki banyak prasarana yang mencukupi untuk keperluan murid dan guru. Segala perkhidmatan di sini juga sangat memuaskan dan menepati ciri-ciri sekolah yang cemerlang, terutamanya bagi servis unit bimbingan dan kaunseling. UBK sekolah ini memiliki 3 orang guru, Puan Masita, Puan Rashikin dan Encik Asraf. Panorama bilik UBK juga sangat menyejukkan pandangan, khususnya buat keselesaan klien yang hadir. Antara yang menghiasi kelengkapan bilik UBK ini ialah bilik kaunseling kelompok dan individu, pejabat guru-guru kaunseling yang kondusif, dan dekorasi serta susun atur ruangan yang menarik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biodata guru kaunselor. Saksikan. Sifat-sifat yang terdapat pada kaunselor adalah Puan Masita seorang yang mesra. Beliau selis berkongsi pengalaman dan cerita beliau semasa kami melakukan interview bersama. Kemudian beliau seorang yang cerdik. Beliau berkebolehan bertutur dengan fasih dan keupayaan berfikir logik dengan penuh persepsi. Seterusnya, sifat yang ada terdapat pada beliau adalah Puan Masita seorang yang jujur dan keikhlasan. Beliau menunjukkan tidak berpura-pura dalam perhubungannya. Kemudian beliau seorang yang neutral, spontan dan konsisten. Ciri-ciri yang terdapat pada kaunselor, setelah saya melakukan pengobrol bersamanya, saya mendapati bahawa Puan Masita, pertama, dia menghormati. Ciri-ciri kaunselor yang ada pada beliau adalah beliau seorang yang menghormati. Puan Masita ialah menghormati kejujuran klien yang datang, meminta pertolongan padanya dan menjaga privasi klien tersebut. Kemudian, saya mendapati bahawa Puan Masita seorang yang introspeksi. Ini adalah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang kaunselor, iaitu beliau mampu keupayaan untuk melihat atau merasakan dari dalam penceritaan dan masalah yang diceritakan oleh klien. Kemudian, ciri-ciri yang perlu ada pada kaunselor yang terdapat pada Puan Masita adalah amanah. Beliau boleh dipercayai dan sedar keupayaan tanggungjawab ke atas klien. Sekiranya beliau tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, beliau akan mencadangkan
kepada yang lebih profesional dan lebih sesuai kepada klien. Kemudian, saya mendapati bahawa ciri-ciri yang pada kaunselor adalah kapasiti penafian diri. Beliau berkeupayaan untuk mengetepikan keperluan peribadi untuk mendengar dan menjaga keperluan orang lain terlebih dahulu. Begitulah tersebut ciri-ciri yang ada pada kaunselor di sekolah ini. Sekian. Setiap profession pasti ada kemahiran tertentu yang menyalahkan perwatakan profession tersebut. Bagi seorang kaunselor, terdapat beberapa kemahiran yang perlu ada dalam mengurus klien. Bagi kaunselor A, kemahiran pertama yang diungguli beliau ialah kemahiran membina perhubungan. Dalam menyediakan keselesaan emosi, memberi ruang kepada klien untuk mengenali atau tenang. Di sebalik kesibukannya di hadapan komputer dek kerana kerja, beliau tetap melayan dan meluangkan masa dengan hati yang terbuka. Segala pertanyaan yang diajukan juga dalam nada yang enak didengar dan tidak mendatar. Seterusnya ialah kemahiran melayan, di mana kaunselor tersebut menyediakan suasana yang selesa untuk klien duduk bersama-sama dalam sesi. Walaupun sebelum ini program UBK dijalankan secara atas talian kerana pandemik, namun kami dapat lihat bahawa cara kaunselor A bertutur sangat jelas, teliti dan menjaga intonasi suara mengikut situasi. Ini membuatkan murid kurang bosan dalam mendengar syarahan. Tambahan pula, selain mahir bertutur, kaunselor A juga tidak ketinggalan dalam memiliki kemahiran mendengar. Ini melatih beliau agar tidak bercakap syok sendiri dan perlu luangkan masa kepada klien untuk bebas meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi. Contohnya, setiap kali ulasan atau pertanyaan daripada kami, beliau mendengarnya dengan baik dan ini menjadikan responnya menepati apa yang diajukan. Poster dan bahasa badan kaunselor juga menunjukkan minat untuk mendengar. Kemahiran seterusnya ialah berempati, di mana kaunselor meletakkan dirinya dalam kehidupan klien untuk menyelami masalah yang menghantuinya. Kaunselor A pernah mengurus kes klien yang hampir nak bunuh diri akibat di pulau untuk mengembalikan keyakinan dirinya. Antara ayat yang dia katakan ialah, "Walaupun kamu di pulau, masih banyak rakan-rakan yang ada untuk bersama awak. Saya juga akan berperasaan seperti begitu. Sekiranya saya alaminya, saya ada bersama kamu untuk mendengar masalah yang kamu hadapi." Kemahiran terakhir yang didapati pada kaunselor A ialah kemahiran menyoal, sama ada soalan terbuka ataupun tertutup, untuk klien meneroka diri sendiri. Menerusi pengalaman kaunselor A juga, setiap klien yang beliau uruskan pasti banyak soalan yang diajukan bagi meneroka masalah sehingga ke akar umbi, sama ada kecil maupun besar. Teknik menyoal yang digunakan adalah berdasarkan WH questions. Kemahiran ini juga terselah apabila beliau juga banyak bertanyakan kami sepanjang sesi perjumpaan dan temu bual. Kita teruskan dengan segmen yang seterusnya dengan kaunselor B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nurul Aina binti Ahmad Nanti akan membungkai satu unit yang tidak asing dalam sektor pendidikan. Jadi, mari kita sama-sama menelusurinya satu persatu. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Esa atau lebih dikenali sebagai SMKDSE bermula tertubuh pada 8 Mei 1962. Sekolah ini menumpang bangunannya di Sekolah Menengah Tinggi Batu Pahat. Pada ketika itu, sekolah ini dikenali sebagai sekolah lanjutan yang mana menampung pelajar-pelajar aliran Melayu dan Inggeris yang gagal masuk ke sekolah menengah melalui sistem peperiksaan penilaian MSSEE peperiksaan memasuki sekolah menengah.
SMK Datuk Syed Esa terletak bersebelahan Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor. Selain itu, SMK DSE juga berhampiran dengan Pejabat Pelajaran Daerah Batu Pahat dan Taman Rekreasi Tasik Wai. Selain itu, SMK DSE terdapat 2 buah sekolah yang berhampiran, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Temenggung Ibrahim atau lebih dikenali Temenggung Ibrahim Girls School dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Batu Pahat SMK TBP atau lebih dikenali dengan panggilan High School Batu Pahat HSBP. Selain itu, di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Esa SMK DSE mempunyai kemudahan fizikal dan peralatan. Sekolah ini merupakan sekolah yang telah lama beroperasi sebagai medium menghasilkan anak didik bangsa yang berjaya dan berbilang kaum. Bangunan yang lama tidak melemahkan semangat insan yang dahagakan ilmu pengetahuan dalam memperkembangkan potensi diri. SMK DSE mempunyai kaki tangan kerja yang sangat rajin dan bertanggungjawab dalam menjaga serta melestarikan sekolah ini. Nilai kebersihan sangat dititik beratkan dalam memastikan persekitaran bersih dan terjamin dari sebarang bahaya. Pelbagai kemudahan dan peralatan yang telah disediakan dalam membantu menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah peruntukan terbaru yang telah diperoleh ialah pembinaan surau at-taqwa yang sangat selesa dan cantik dalam menyokong pendidikan dan aktiviti keagamaan. Selain itu juga, kegunaan surau ini juga kepada orang awam di kawasan perumahan sekitar sekolah untuk dijadikan tempat solat Jumaat pada setiap minggu. Bahagian 2 iaitu maklumat unit bimbingan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Esa. Berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan, suasana bilik kaunseling sekolah ini adalah kondusif dan terapeutik. Ianya selesa dan menenangkan fikiran. Antara kemudahan yang telah disediakan dalam bilik kaunseling sekolah ini adalah bilik kaunseling individu, bilik kaunseling kelompok, lantai tamu, ruang santai dan pelbagai, bilik pengurusan kaunseling dan laman terapi diri. Carta organisasi ini juga merupakan carta organisasi unit bimbingan kaunseling yang diterajui oleh Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Esa, iaitu Tuan Muhammad Fuad bin Muhammad Salmin. Guru bimbingan dan kaunseling sekolah ini terdiri daripada 4 orang, iaitu Puan Hartika binti Hasan, Puan Mazidah binti Rustum, Tuan Haji Idris bin Abdul Majid dan Tuan Teo Swee Min. Baiklah, seterusnya mari kita lihat jenis dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Esa. Perkhidmatan yang disediakan ialah perkhidmatan kaunseling individu, perkhidmatan kaunseling kelompok, perkhidmatan pentaksiran dan juga intervensi psikometrik. Unit bimbingan dan kaunseling juga turut mencipta kumpulan Telegram bagi memfokuskan beberapa jenis perkhidmatan yang disediakan mengikut kumpulan Telegram tersebut. Yang pertama, kumpulan Let's Talk Minda Sihat, dan yang kedua, Bijak Belajar Cara Saya, dan yang ketiga, Kerjaya dan Berjaya, yang keempat, Inspirasi Motivasi Diri, yang seterusnya, Nota Parenting, dan yang terakhir sekali, aplikasi terapi warna. Baiklah, seterusnya kita akan mengenali dengan lebih mendalam lagi
kaunselor di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Isa. Kaunselor di SMK Datuk Syed Isa saya akan gelarkan sebagai kaunselor B, yang mana beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Sungai Suluh Batu Pahat. Kemudian yang beliau telah menyambung pengajian di SMK Jalan Kolam Air Batu pada peringkat menengah. Seterusnya beliau telah mendapat ikhtisas perguruan di Institut Bahasa Kuala Lumpur. Kemudian beliau menyambung pengajian di IPG Batu Pahat dan memperolehi kursus sijil perguruan khas bimbingan dan kaunseling. Kemudian beliau juga telah memperoleh ijazah sarjana muda dalam bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia. Perkhidmatan beliau dalam bidang pendidikan selama 29 tahun menjadikan beliau merupakan seorang guru yang sangat berpengalaman dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Bermulanya sebagai guru penolong pada tahun 1993, kemudian beliau menjadi guru bimbingan dan kaunseling bermula pada tahun 2000 sehingga kini 2022 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Isa. Setiap kaunselor mempunyai kemahiran dan juga ciri-ciri yang tersendiri. Begitu juga dengan kaunselor B. Antara kemahiran yang diamalkan oleh beliau sewaktu sesi kaunseling bersama dengan klien, beliau menggunakan teknik REBT, iaitu teknik Rational Emotional Behavior Therapy yang dipelopori oleh Albert Ellis, dan juga beliau akan menggunakan teori pemusatan oleh Rogers. Kemudian, beliau juga mahir dalam membina perhubungan dengan memuji klien pada peringkat permulaan, dan tujuannya adalah untuk membina keselesaan antara kaunselor dan juga klien. Beliau juga, pada pandangan beliau juga beranggapan melalui teknik ini, kaunselor dapat mengesan maklumat yang diperlukan. Seterusnya, beliau juga berkemahiran dalam menyoal. Beliau banyak menggunakan soalan terbuka untuk menggalakkan klien untuk bercerita dengan lebih mendalam dan juga untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu isu atau masalah yang dihadapi. Seterusnya, beliau juga berkemahiran dalam mendengar. Kaunselor membiarkan klien untuk bercerita, dan kebiasaannya situasi ini merupakan klien yang mempunyai masalah emosi. Ini juga merupakan salah satu teknik untuk membina rapport antara kaunselor dan juga klien. Seterusnya ialah ciri-ciri yang terdapat pada kaunselor B. Kaunselor B merupakan seorang yang sangat amanah. Kaunselor B tidak menceritakan isu atau masalah yang dihadapi oleh pelajar dengan mana-mana pihak. Hal ini kerana dia merupakan etika yang wajib diamalkan bagi setiap kaunselor. Seterusnya, kaunselor B juga turut menjaga hubungan yang baik antara beliau dan juga klien, iaitu pelajar. Kaunselor B menjaga hubungan sebagai seorang guru dan pelajar sama ada sebelum, semasa ataupun selepas sesi kaunseling. Selain itu, sewaktu sesi kaunseling berlaku, kaunselor B juga turut menjaga kedudukan antara klien mengikut batas yang sepatutnya. Seterusnya, kaunselor B juga menerima klien tanpa syarat. Beliau melayan dan membantu klien dalam menyelesaikan sesuatu isu atau masalah tanpa mengira latar belakang klien, iaitu pelajar. Kaunselor B tidak memandang serong atau berfikiran negatif terhadap klien. Sebaliknya, beliau berusaha untuk membantu klien yang berada dalam masalah. Ya, banyak maklumat yang kita dapat tadi. Kaunselor A dengan kaunselor B. Kedua-duanya daripada sekolah yang berbeza dan mempunyai kemahiran yang tersendiri. Tapi buletin 7512 tidak berakhir di sini saja. Mari kita dengarkan refleksi daripada kelima-lima ahli kumpulan satu ni. Baiklah, berdasarkan pemerhatian dan penelitian yang telah dilakukan, saya mendapati bahawa Puan Masita seorang kaunselor yang terlatih dan juga berpengalaman. Beliau juga memenuhi kriteria sebagai seorang kaunselor berdasarkan sifat dan ciri-ciri yang ditonjolkan oleh beliau sendiri. Baiklah, terima kasih. Pada pandangan saya, seorang kaunselor yang berkesan mampu membantu kliennya untuk keluar daripada kelompok isu ataupun masalah yang dihadapi. Seterusnya, mengenali diri dan meningkatkan diri untuk menjadi seorang insan yang lebih baik serta dapat memberikan manfaat buat orang lain. Antaranya ialah seorang kaunselor merupakan seorang pendengar yang sangat baik, iaitu kemahiran mendengar yang baik ini akan membantu kaunselor untuk mentafsir
dan memberikan maklumat untuk membantu klien dalam mencari jalan terhadap sesuatu isu ataupun masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Seterusnya ialah kaunselor hendaklah mempunyai sifat yang terbuka. Kaunselor harus mempunyai pandangan yang luas dalam segala aspek. Sesuatu masalah ataupun isu yang dihadapi oleh klien hendaklah dilihat secara holistik dan tidak hanya tertumpu pada satu-satu aspek sahaja. Seterusnya, kaunselor juga haruslah amanah, jujur dan juga ikhlas. Klien sebenarnya meletakkan kepercayaan kepada kaunselor untuk mereka jadikan tempat untuk berkongsi dan meluahkan perasaan. Segala bentuk perihal klien merupakan rahsia antara klien dan juga kaunselor. Sifat amanah, jujur dan ikhlas ini sebenarnya kunci kepada sesuatu isu dapat diselesaikan dengan jayanya. Sebagai seorang kaunselor, mestilah bersifat mahir dalam membina keselesaan dengan klien dan mesti mempunyai ilmu berkaitan dengan kaunselor. Jadi, di sini kaunselor A mempunyai nilai-nilai berikut dan kaunselor juga mestilah bersifat amanah dalam melaksanakan tugas, menjaga rahsia-rahsia pelajar dan sebagainya. Jadi, di sini saya dapat simpulkan bahawa kaunselor B mempunyai sifat amanah dalam melaksanakan tugas di samping mampu menjaga hubungan dengan baik bersama klien. Berdasarkan kedua-dua kaunselor yang telah kita ketahui, setiap kaunselor perlu memiliki kemahiran mengurus kaunseling yang mantap di samping menimba pengalaman mengurus klien agar kes-kes yang akan datang dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Kedua-dua kaunselor ini juga mempunyai sifat dan ciri-ciri positif dan mempunyai jiwa pembina semangat kepada orang-orang yang datang kepadanya jika ada masalah. Segala kemahiran yang mereka miliki bukan sahaja membuatkan mereka lagi hebat, tetapi lebih cakna akan bagaimana untuk mencari langkah untuk kembangkan potensi murid dari segi rohani dan jasmani. Berdasarkan perhatian saya, antara ciri yang terdapat pada dua kaunselor di dua buah sekolah ini adalah yang pertama, dua kaunselor ini merupakan pendengar yang baik kerana mereka mampu mendengar dan mentafsir serta memberikan maklumat terhadap isu yang dihadapi klien. Seterusnya, memberi peluang untuk klien meluahkan perasaan terhadap isu yang dihadapi. Yang kedua pula adalah amanah dengan sesuatu isu yang diceritakan oleh klien dan tidak menceritakan kepada orang lain. Dan yang ketiga pula adalah sifat yang terbuka terhadap sesuatu isu yang diceritakan klien, iaitu dengan memerhati secara keseluruhan, tidak hanya memfokuskan kepada sesuatu aspek. Dan yang terakhir adalah ilmu dan kepakaran, iaitu mahir membina perhubungan di antara kaunselor dan klien agar klien selesa dan lebih terbuka untuk menceritakan suatu isu yang dihadapi. Paparan refleksi tadi menandakan berakhirnya buletin ini. Semoga bakal-bakal guru dapat mengambil manfaat atas bagaimana ingin melatih kemahiran kaunseling dalam profesyen keguruan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.